10 dikuatiri terbunuh dalam nahas helikopter di Sabah. Sistem giliran Ketua Menteri Sabah diteruskan jika ia diterima semua pihak. 10 orang termasuk 2 anak kapal dikuatiri terbunuh dalam nahas helikopter di luar perairan Sabah. Operasi mencari dihentikan lewat petang tadi setelah bermula setengah jam selepas pesawat itu dilaporkan hilang. Pesawat milik Sabah Air itu dipercayai hilang ketika dalam penerbangan dari Kota Kinabalu ke Pelantar Minyak Semarang, kira-kira 30 batu nautika barat laut Labuan. Pesawat itu yang berlepas dari Kota Kinabalu sepatutnya mendarat di Pelantar Minyak berkenaan pada jam 10.30 pagi. Polis Marin berkata mereka menerima laporan mengenai kehilangan helikopter itu pada 11.40 pagi dan gerakan mencari dilancarkan 25 minit kemudian. 2 buah bot peronda Polis Marin dengan keseluruhan 44 anggota turut dikerahkan untuk menjalankan gerakan mencari dan menyelamat. 3 pesawat Nuri termasuk 1 Caribbean milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut dikerahkan. Sementara itu, Pengerusi Petronas Tan Sri Azizan Zainul Abidin dalam satu kenyataan mengumumkan nama juruterbang helikopter itu ialah Chong Kam Fu sementara pembantunya Lawrence Abbey. 7 kaki tangan Petronas Carigali yang menaiki pesawat itu ialah Pilun Sibisin, Teh Guan Sun, Azhar Johan, Sabtu Polian, Arifin Suhaili, Julian Fabian dan James Kujilo. Sementara seorang lagi penumpang, Vincent Rico, adalah kaki tangan syarikat Sikom. Wakil Parti Maju Sabah SAPP akan dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah mengikut sistem giliran sebagaimana yang dijanjikan oleh Barisan Nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang mengulangi pendiriannya itu berkata sistem itu tidak akan dihapuskan tanpa persetujuan anggota komponen BN Sabah. Beliau berkata demikian pada satu majlis petang tadi. Perdana Menteri sebelum itu mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri di Kota Kinabalu. Ya, kita masih pegang kepada rotation. Sekarang ini tak ada apa-apa perubahan. So the next person in line to be the CM is going to be from SAPP. From inilah apa nama SAPP. Ketua Menteri Datuk Saleh Tun Said dilaporkan mempunyai kira-kira 70 hari sebelum tempoh 2 tahunnya berakhir mengikut sistem bergilir. Ini adalah kali pertama Kabinet Persekutuan mengadakan mesyuarat mingguannya di Sabah. Mesyuarat yang bermula pukul 9 pagi tadi diadakan di tingkat 1 Kompleks Dewan Undangan Negeri di Likas. Hampir semua Menteri Kabinet hadir di mesyuarat ini. Bagaimanapun, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hadir kerana berlepas ke Jakarta menghadiri mesyuarat Bank Pembangunan Islam. 2 menteri lain yang tidak hadir adalah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Datuk Seri Rafidah Aziz dan Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Datuk Sabaruddin Sheikh. Kementerian Dalam Negeri sedia bekerjasama sepenuhnya dalam sebarang keputusan diambil Peguam Negara terhadap 11 anggota polis yang didapati bertanggungjawab atas kematian seorang mekanik ketika dalam tahanan. Timbalan Menterinya Ong Kating menambah pihaknya juga menghormati apa jua keputusan yang dicapai. Siasatan kehakiman semalam mendapati 11 anggota polis yang menyoal siasat Lee Kuat Leong bertanggungjawab atas kematiannya. Ong yang ditemui di Parlimen menjelaskan Peguam Negara harus diberi masa untuk menentukan tindakan susulan terhadap mereka yang terbabit. Pada masa yang sama kita kena tunggulah judgement secara bertulis. Kita nak tengok secara detail, secara berhati-hati. Baru boleh kita buat keputusan apa-apa tindakan susulan. Dan seperti yang dijangka, Pejabat Peguam Negara Datuk Mokhtar Abdullah menjadi tumpuan pemberita hari ini. Ada yang menunggu sejak pagi. Beliau bagaimanapun hanya menemui wakil media massa itu pada 11 petang. Datuk Mokhtar Abdullah berkata pihaknya masih perlu mengkaji bukti yang ada, terutama bukti baru yang diperolehi melalui siasatan kehakiman berkenaan. Katanya buat masa ini belum jelas sama ada pendakwa raya boleh menegakkan kes prima facie terhadap 11 anggota polis itu. Saya ingin menjelaskan bahawa jabatan saya dan diri saya sendiri tidak ambil tindakan sewenang-wenangnya ikut kehendak hati kita.
atau mengambil tindakan mentang-mentang orang lain mendesak kita mengambil tindakan, maka kita ambil tindakan. Datuk Mokhtar menegaskan walaupun siasatan kehakiman mendapati mereka bertanggungjawab secara jenayah, ini tidak bermakna Jabatan Peguam Negara harus mendakwa mereka secara automatik. I have to be very careful that my actions and my decision do not cast a reflection on the integrity and good name of the Royal Malaysian Police. Dalam pada itu, perbincangan di antara Bank Negara dan institusi kewangan bagi memperkenalkan satu skim insurans kepada pemegang peti keselamatan deposit kini di peringkat akhir. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Wong Si Wah berkata, skim itu bagi memastikan pemegang peti deposit diberi pelindungan sekiranya berlaku kejadian seperti kes pecah masuk Maybank Finance di Ceras. Lee yang mati dalam tahanan di soal siasat berhubung kecurian di bank ini yang membuat terowong daripada longkang sebelum memecah masuk ke bilik kebal. Dirgahayu Tuanku, negeri yang mencipta sejarah. Raja pertama memerintah selama 50 tahun. Saksikan rancangan khas sambutan Jubli Emas Pemerintahan Tuanku Raja Perlis dan Pembangunan Negeri Indrakayangan pada 4 Disember 10.32 pagi dan ulangannya 11 malam di TV3. Dirgahayu Tuanku. Malaysia mahu polisi dan dasar Bank Pembangunan Islam Antarabangsa IDB yang dirangka 20 tahun dulu dikaji semula bagi memenuhi tuntutan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan dasar dan polisi yang baru, negara Islam boleh bergerak lebih aktif dalam agenda ekonomi masing-masing. Sehubungan itu, katanya Kuala Lumpur sedia bekerjasama dengan negara jirannya di Asia Tenggara bagi memastikan ia menjadi pusat pasaran kewangan Islam antarabangsa. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi kerja mesyuarat Bank Pembangunan Islam Antarabangsa IDB ke-20 di Jakarta. Menurutnya, penubuhan pusat pasaran kewangan Islam itu perlu bagi membantu membangunkan ekonomi negara-negara Islam. Saya jelaskan tentang peranan Kuala Lumpur dan liberalisasi pusat instrumen kewangan dan kita telah memberikan segala ruang untuk diperkembangkan sistem kewangan Islam, perbankan, takaful dan juga beberapa instrumen kewangan Islam yang baru dan dikembangkan juga di Labuan sebagai pusat kewangan pesisir. Kita juga perkembangkan instrumen kewangan Islam. Jadi Malaysia oleh demikian bukan sahaja sekadar satu pusat pertumbuhan kewangan dan ekonomi tetapi memberi satu alternatif tentang instrumen kewangan yang baru dan canggih. Mesyuarat ke-20 IDB dirasmikan oleh Presiden Suharto. IDB ditubuhkan tahun 1975 dan beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi. Ia kini dianggotai 48 anggota. IDB ditubuhkan dengan matlamat menjalinkan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial di kalangan negara anggota dan negara Islam. Projek pembinaan pencawang pengaliran tenaga elektrik 500 kV fasa 1 dan fasa 1A yang dijangka siap sepenuhnya 30 Jun 1997 akan meningkatkan lagi mutu bekalan tenaga elektrik kepada pengguna. Ia dikendalikan oleh Konsortium Malaysian Resources Corporation Berhad dan Permodalan Nasional Berhad. Talian 500 kV membolehkan TNB menghantar tenaga elektrik sama ada dari pengeluar tenaga bebas, IPP atau jana kuasanya sendiri atau kedua-duanya sekali. Bagi melicinkan lagi operasi projek, konsortium hari ini menganugerahkan 10 syarikat tempatan dan antarabangsa subkontrak menyiapkan projek itu. Pemangku pengerusi eksekutif MRCB Abu Bakar Abu Karim menurunkan tanda tangan bagi pihak konsortium. Syarikat-syarikat yang diberi kontrak ialah Schneider Electric, Soft Knife Power Systems Sdn Bhd, SPM Trading Sdn Bhd dan ABB Transmission and Distribution Sdn Bhd. Turut menerima subkontrak adalah Siemens Electrical Engineering Sdn Bhd, ABB Transmission and Distribution Sdn Bhd dan Uniphone Sdn Bhd. ETG PKNP Consortium, Sime Engineering Sdn Bhd dan Zelico Construction Sdn Bhd juga diberi mandat bagi menyiapkan pembinaan projek berkenaan.
Simen jenis Ordinary Portland dari Mexico disahkan selamat untuk digunakan dan memenuhi kualiti MS522 yang ditetapkan Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia SIRIM. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Tajuddin Ali berkata, simen dari Mexico boleh diimport segera bagi menambah kuantiti simen negara. Simen dari Mexico dibawa masuk ke negara ini melalui Pelabuhan Klang pada 17 November lalu. Ujian ke atas simen berkenaan bagaimanapun telah dilakukan baru-baru ini oleh sebuah makmal yang diiktiraf Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan CIDB. Menurut Datuk Dr. Tajuddin, hasil ujian telah diterima sebaik sahaja ia diuji. Katanya hasil ujian itu didapati memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, SIRIM juga telah meluluskan sampel simen dari Singapura yang dibekalkan oleh jurung simen. Sementara itu, ujian berjadual juga akan dilakukan ke atas silo terapung yang antaranya akan berpengkalan di Pelabuhan Klang. Dan kita sedang dalam proses untuk mengiktiraf floating silo ini sebagai seolah-olah satu kilang yang mengeluarkan bahan simen ini. Walaupun simen itu datang daripada lain, tapi untuk tujuan pengesahan kita akan anggap seolah-olah simen itu dikeluarkan di situ. Jadi kita akan lisenskan silo ini sebagai satu kilang pengeluaran. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup bercampur-campur dalam dangan tipis. Indeks komposit naik 1.32 mata kepada 949.86 mata. Indeks perusahaan turut naik 14.11 kepada 1,737.96 mata. 146.04 juta saham bernilai 656.739 juta ringgit diniagakan. 223 kaunter mencatatkan keuntungan berbanding 213 rugi, manakala 128 lagi tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika dalam dagangan lenggang. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang dunia. Keputusan Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah PMR 1995 akan diumumkan esok. Jurucakap Kementerian Pendidikan berkata Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengumumkannya esok. Calon-calon sekolah akan mendapat keputusan di sekolah masing-masing pada hari Jumaat 1 Disember mulai pukul 10 pagi. Bagi pelajar persendirian pula, ia akan dikirim melalui pos oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Sidang Kemuncak ASEAN yang dijadualkan bulan depan di Bangkok dijangka mengulangi pendirian untuk menjadikan rantau Asia Tenggara bebas daripada senjata nuklear. ASEAN menggabungkan Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan baru-baru ini Vietnam. Sejak penubuhannya, ASEAN berpegang teguh kepada konsep ZOPFAN, singkatan untuk Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Pendirian itu diambil ketika dunia sedang berkeceramuk akibat Perang Dingin yang menyaksikan persengketaan dua kuasa besar. Perang Dingin kini diganti oleh satu lagi ancaman, penggunaan senjata nuklear. Kejutan terbesar dirasai apabila Perancis membelakangkan gesaan masyarakat dunia dan meneruskan 3 ujian setakat ini di Pasifik Selatan. Untuk menyampaikan mesej yang jelas kepada dunia dan kuasa nuklear khususnya, Ketua Kerajaan ASEAN yang akan bermesyuarat di Bangkok pertengahan bulan depan dijangka akan mengeluarkan satu kenyataan tegas mengenainya. Pemimpin ini juga dijangka akan mengisytiharkan rantau ini bebas daripada senjata nuklear. I very much hope so. I really hope that we can declare this at the ASEAN Summit. I think they are in a position to actually sign it. I hope so anyway.
Menurut Tan Sri Razali, wilayah lain yang sudah membuat pengisytiharan yang sama ialah Pasifik Selatan dan Amerika Latin. India dan Pakistan juga mengharapkan pengisytiharan yang sama untuk Asia Selatan. If you have that happening in Southeast Asia, and you have now the Africans are working very hard to also declare Africa as being free of nuclear weapons, then we actually have locked out movement of nuclear weapons or the presence of nuclear weapons in huge areas of the globe. And then you have only United States and Europe. Satu penemuan baru dalam dunia teknologi bateri tanah air. Pure Energy dengan teknik Rechargeable Alkaline Manganese System atau RAM boleh digunakan sekurang-kurangnya 25 kali lebih lama daripada bateri beralkali biasa melalui kaedah cas semula. Apa yang penting, hasil reka cipta rakyat Kanada, Dr. Carl Kodesh itu tidak mengabaikan ciri keselamatan terhadap alam sekitar. Setiap tahun 15 bilion bateri dibuang selepas digunakan dan ini menyumbang kepada masalah alam sekitar. Sehubungan itu, pengenalan Pure Energy oleh syarikat tempatan Ultra Cell Sendirian Berhad tepat pada masanya. Bateri beralkali terulung diperkenalkan di tanah air ini tidak mengandungi merkuri atau kadmium yang toksik terhadap alam sekitar. Ia juga mampu bertahan sehingga lebih 250 kali lebih lama berbanding bateri beralkali biasa. Nickel cadmium, if you don't use it, you're going to lose approximately 30% of the capacity every month. Whereas alkaline rechargeable, we can hold charge up to 5 years. And the other thing is which is important too is ours have no memory effect. That means that anytime you are not using the battery, you can throw back to the charger to charge it. Tambah Chua, buat permulaan bateri dengan saiz 2A dipilih memandangkan kepada permintaan yang banyak. Bagaimanapun, syarikatnya akan memperkenalkan sistem yang sama tapi dengan menggunakan bateri 3A tahun depan. Pure Energy dilancarkan oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Abu Bakar Daud di Ibu Negara. Kem pelarian Vietnam di Sungai Besi tidak akan ditutup akhir tahun ini. Tarikh itu sebaliknya akan dilanjutkan berikutan kelewatan kerajaan Vietnam dalam menyediakan dokumen penerimaan semula rakyatnya. Pengarah pasukan petugas Persekutuan mengenai pendatang tanpa izin Laksamana Muda Datuk Yaakob Daud bagaimanapun menegaskan semua pelarian Vietnam itu akan dihantar pulang selewat-lewatnya awal tahun depan. Kelewatan dalam proses penghantaran pulang orang hanyut ini sememangnya sudah dijangka. Dalam laporan khas kami awal bulan ini, wartawan Mohsin Taib dan juru kamera Azhari Omar mengupas sebab kelewatan itu. Antaranya kekurangan infrastruktur, perubahan dasar dan sikap dingin Hanoi terhadap program yang dipersetujui. Laksamana Muda Datuk Yaakob ketika dihubungi berkata selain dokumen pihaknya juga masih menunggu keputusan mengenai cara penghantaran pulang pelarian berkenaan. Katanya terdapat lebih 4,000 pelarian mendiami kem Sungai Besi. Dari jumlah itu, 616 telah menerima dokumen perjalanan dari kerajaan Vietnam. Kumpulan berkenaan akan dihantar pulang secepat mungkin. Sementara itu, bakinya dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Menurut beliau, memandangkan masa yang suntuk, pihaknya membenarkan tempoh penutupan kem berkenaan dilanjutkan. Bagaimanapun, pihaknya yakin kem berkenaan akan ditutup sepenuhnya menjelang Mac depan. Dan dalam perkembangan berkaitan, Wakil Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, Erica Feller berkata, kem itu tidak mungkin dapat dikosongkan kecuali beberapa langkah sampingan diambil. Malaysia dan Vietnam memeterai perjanjian program penghantaran pulang atau OPR awal tahun lalu selepas penghuni kem ini enggan pulang secara sukarela. Menurut program itu, kem ini sepatutnya ditutup 31 Ogos lalu. Bagaimanapun, rusuhan pada 5 Jun telah mengakibatkan tarikh itu dilanjutkan kepada akhir tahun ini. Menurut Erica Feller, kelewatan itu mungkin kerana sehingga kini Hanoi belum persetujui rancangan itu. Sehingga kini terdapat 4,564 pelarian di kem berkenaan dan hanya 103 daripada mereka disahkan layak untuk tinggal di negara ketiga.
Sementara itu, 355 pendatang tanpa izin warga Indonesia dihantar pulang melalui JT Shah Bandar Melaka. Ketua Depoh Imigresen Lenggeng Negeri Sembilan, Syahud Hamid Abdul Rahim berkata, pendatang yang dihantar pulang adalah dari kem tahanan sementara Lenggeng. Katanya mereka kebanyakannya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi dan Madura. Daripada jumlah yang dihantar, 300 lelaki dan bakinya wanita. Mereka berusia antara 15 hingga 60 tahun. 14 lori pasukan polis hutan dari Batalion Kelima Kem Simpang Renggam Johor bersama 30 anggota mengiringi pendatang ke JT. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Dalam Negeri Ong Kating berkata dasar kemasukan pekerja asing sedang dikaji semula dan peraturan mengenainya akan diperketatkan. Ia bertujuan membenarkan hanya sektor-sektor tertentu mengambil mereka dan seterusnya mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing. Perladangan dan pembuatan adalah yang paling terdesak dari segi permintaan. Rakyat Indonesia kini mendahului senarai mereka yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen. Ia diikuti Bangladesh, Filipina, Thailand dan Pakistan. Ini pula ialah taburan sektor yang menggunakan khidmat tenaga asing itu. Sementara itu, jumlah mereka yang ditangkap dalam tempoh 1 Julai 1985 hingga 31 Ogos tahun ini ialah 266,928 orang. Susulan seorang tentera lumpuh yang mendakwa diberhentikan tanpa mengikut prosedur. Kementerian Pertahanan hari ini menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan bekas anggotanya itu akan dibayar wang persaraannya bulan depan. Buletin utama semalam menyiarkan kisah Abdul Halim Abdul Majid yang mendakwa diberhentikan tanpa sebarang notis. Halim juga mendakwa tidak menerima sebarang bayaran persaraan dari majikannya sejak 2 bulan lalu. Dia juga diarah keluar dari kuartus tentera yang didiaminya sekarang menjelang akhir tahun ini. Sumber dari Kementerian Pertahanan yang kami temui pagi tadi menafikan segala dakwaan Abdul Halim. Menurut sumber itu, Halim diberhentikan mengikut peraturan syarat perkhidmatan tentera tahun 1961 kerana hilang upaya untuk bekerja. Halim dari Kor Jurutera, Elektrik dan Jentera diberhentikan pada akhir September setelah lebih 2 tahun lumpuh. Sejak menjadi lumpuh 2 tahun lalu, Halim masih menerima wang gajinya seperti biasa sehinggalah diberhentikan. Walaupun belum cukup 21 tahun perkhidmatannya, Halim akan diberikan pension memandangkan keadaannya yang tidak lagi berupaya bekerja. Sumber itu juga menyebut proses pengurusan segala dokumen masih diteruskan dan Halim dijangka menerima wangnya seawalnya 1 Disember ini. Menurut sumber itu lagi, Halim terpaksa mengusungkan kuartusnya sekarang selepas menerima ganjaran persaraannya Disember ini. Di Terengganu, 40 anggota kadet wataniah dari kem Padang Midin dikejarkan ke Hospital Kuala Terengganu pagi tadi kerana keracunan makanan. 20 anggota kadet berkenaan ialah pelajar Maktab Tentera Diraja Sungai Besi Kuala Lumpur, manakala 20 lagi ialah penuntut Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin Kudza. Anggota kadet terbabit sedang menjalani latihan wataniah di Kudza. Mereka mengadu sakit perut dan cirit-birit dipercayai selepas makan makanan yang dibeli di Pasar Minggu berhampiran Kudza. Pengarah Hospital Kuala Terengganu, Dr. Abdul Rashid Ali berkata pihaknya sudah menghantar kaki tangannya untuk menyiasat perkara itu. Sementara itu, pegawai-pegawai yang terbabit dalam latihan wataniah itu enggan mengulas. Semua anggota kadet terbabit dibenarkan pulang selepas diberi rawatan pesakit luar. Dalam perkembangan berkaitan, Polis Cawangan Anti Dadah Ibu Negara menahan seorang penjual rokok rakyat asing kerana disyaki mengedar dadah dalam serbuan di Jalan Alur tengah malam semalam. Semasa serbuan, polis menemui beberapa jenis ganja disembunyikan di dalam kotak rokok. Polis percaya lelaki berkenaan menjual dadah kepada penagih di sekitar Jalan Bukit Bintang. Pada operasi yang sama, polis juga berjaya menahan 31 penagih dadah di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Bukit Bintang, Jalan Alur dan kawasan Pudu. Operasi bermula pukul 8 malam dan berakhir 4 jam berikutnya. Ia diketuai Ketua Cawangan Anti Dadah Daerah Dang Wangi, penolong penguasa Baljit Singh bersama 20 anggota Cawangan Anti Dadah dan Unit Kawalan Sosial Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Semua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Stadium untuk siasatan lanjut, manakala lelaki yang disyaki pengedar dadah akan dihadapkan ke mahkamah untuk tahanan reman 14 hari.
4 mati manakala seorang lagi parah dalam kemalangan ngeri di kilometer 36 Kampung Bukit, Jalan Kuala Berang, Sungai Tong, Terengganu tengah hari tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.10 tengah hari apabila sebuah kereta bertembung dengan sebuah trailer. Dua daripada yang mati dikenali sebagai Madavan Maniam, 59 tahun dari Petaling Jaya, Selangor dan Sasi Kumar Balasendram, 22 tahun dari Taiping, Perak. Manakala dua lagi belum dikenal pasti. Mangsa yang cedera ialah Richard Philip, 27 tahun dari Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Keadaannya dilaporkan kritikal kerana kecederaan teruk di muka dan kaki. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Terengganu. Bagaimanapun, pemandu trailer Lim Beng Tong, 43 tahun dan kelindannya Abdul Syukur Khalid, 27 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. 7 anggota bomba dari Balai Kuala Terengganu mengambil masa hampir sejam untuk mengeluarkan mayat yang tersepit. Ketua Polis Daerah Setiu, Timbalan Penguasa Zainal Nin berkata kereta terbabit yang datang dari arah Tasik Kenyir terbabas di satu selekoh sebelum bertembung trailer yang membawa jentolak. Susulan nahas helikopter di luar perairan Sabah, Pengerusi Petronas Tan Sri Azizan Zainul Abidin mengesahkan sehingga 5.30 petang tadi helikopter itu masih belum dikesan dan gerakan mencari ditamatkan kerana cuaca tidak mengizinkan. Helikopter yang kini hilang itu masih tak dapat dikesan. Kita tak tahu apa terjadi dengan rescue operation yang dilancarkan tu. Telah diteruskan sehingga gelap tadi. Jadi kita terpaksa berhenti rescue operation dan akan disambung esok pagi. Penghantaran tentera Amerika Syarikat ke Bosnia masih belum pasti. Kongres tidak berganjak dengan keputusan sebelum ini. Krisis Island Utara menuju jalan penyelesaian. Kuala Lumpur mengalu-alukan tindakan Amerika Syarikat untuk menghantar ketumbukan tenteranya ke Bosnia. Perdana Menteri membuat ulasan itu ketika ditanya mengenai perkembangan isu yang di bekas Republik Yugoslavia itu yang kini menuju kedamaian. We are ready to work with any party as long as it is going to be a real peace enforcing force. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton memperhebatkan lagi kempen untuk menghantar tenteranya ke Bosnia. Dia juga berusaha memujuk Kongres merestui tindakan itu. Dalam usaha terbaru, Clinton mengadakan pertemuan dengan 50 pemimpin Kongres sebelum berlepas ke Eropah. Pungutan suara yang diadakan sebelum ini menunjukkan rakyat Amerika masih berbelah bagi sama ada menyokong atau menolak rancangan berkenaan. Parti Republikan yang menguasai Kongres secara terbuka terus menentang. Perjanjian damai Balkan yang akan dimeterai secara rasmi di Paris Disember depan dikatakan bergantung kepada keputusan Kongres. Antara lain, Kongres mahu jaminan keselamatan tenteranya dan strategi yang kukuh sebagai syarat penghantaran tentera Amerika. Dalam pada itu, Pentagon mengumumkan pasukan itu akan ditambah 5,000 lagi berbanding 20,000 sebelum ini. Pertambahan itu membolehkan mereka mengawal sempadan di wilayah yang dikuasai puak bertelagah di Bosnia. Sementara itu, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic menyerahkan masa depan kaum Serbia di Sarajevo kepada pemimpin Serbia Slobodan Milosevic. Ini kerana Milosevic mewakili kaum Serbia dalam perjanjian damai di Dayton, Ohio minggu lalu. Di Zagreb, polis terpaksa campur tangan menenangkan keadaan berikutan tunjuk perasaan sekumpulan pelarian Croatia yang membantah perjanjian damai Bosnia. Tunjuk perasaan diadakan di luar bangunan Parlimen Croatia membabitkan hampir 1,500 pelarian. Pelarian menuduh pemimpin mereka sebagai pengkhianat kerana menyerahkan wilayah Bosanska Posavina di utara Bosnia kepada pengganas. Wilayah itu sebelum ini milik penduduk keturunan Croatia. Dan Ireland hampir menemui jalan penyelesaian kepada krisis Ireland Utara. Semalam, kedua-dua pihak mengumumkan tarikh perjumpaan pihak bertelagah wilayah Britain itu.
Ia ditetapkan Februari tahun depan. Pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri Britain John Major dan rakan sejawatannya dari Ireland Utara John Bruton. Kedua-dua pihak juga bersetuju membentuk Suruhanjaya Bebas menangani masalah senjata yang akan dirampas daripada Tentera Pembebasan Ireland Utara IRA. Suruhanjaya 3 anggota itu akan dipengerusikan oleh wakil Amerika Syarikat bekas Senator George Mitchell. Penduduk Ireland Utara bagaimanapun masih belum pasti sama ada usaha kali ini akan benar-benar membuahkan keamanan. This is a process. Parlimen Jepun kecoh berikutan pembentangan usul mengkaji semula semua pertubuhan agama yang dicadangkan oleh Parti Liberal Demokratik LDP. Lebih 300 ahli pembangkang cuba mengganggu pengerusi Dewan Man Sasaki daripada membentangkan usul itu. LDP dalam usul mereka mahukan semua pertubuhan agama disiasat dan undang-undang baru dibentuk bagi mengawal pergerakan pertubuhan berkenaan. Antara yang akan disoal siasat ialah pengerusi Kehormat Kesatuan Agama Buddha Soka Gakkai dan beberapa tokoh agama yang lain. Kumpulan ahli parlimen Heiseke termasuk anggota pembangkang Shinto atau Parti Barisan Baru yang terkejut dengan langkah kerajaan itu turut mengadakan piket secara aman di luar parlimen. 13 November lalu, Dewan Perwakilan meluluskan usul untuk membawa isu itu ke parlimen. Antara cadangan memperketatkan kawalan ke atas semua pertubuhan berkaitan keagamaan. Antara alasan mereka untuk menghalang ajaran sesat seperti Aum Shinrikyo. Bagaimanapun langkah itu dianggap oleh pembangkang sebagai jalan melemahkan Parti Shinto yang didukung kumpulan agama Soka Gakkai. Di Yangon, Myanmar, Parti Pembangkang Liga Kebangsaan Demokrasi NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi menarik diri daripada konvensyen perlembagaan yang dianjurkan pemerintah negara itu. Pihak penganjur jawatan kuasa pelaksanaan konvensyen kebangsaan bagaimanapun akan meneruskan majlis berkenaan. NLD menarik diri berikutan permintaannya untuk berdialog ditolak. Pemimpinnya Aung San Suu Kyi mendakwa konvensyen itu tidak menepati kehendak demokrasi. Konvensyen dihadiri 600 ahli untuk merangka garis panduan perlembagaan Myanmar. Beralih pula ke Mesir, Parti Demokratik NDP yang setia kepada Presiden Hosni Mubarak dijangka mempertahankan penguasaan dalam pilihan raya parlimen negara itu hari ini. Cabaran hebat dijangkakan daripada Parti Persaudaraan Islam atau Muslim Brotherhood yang dijangka mengundi kerana mereka menganggap sebarang keputusan tidak banyak membawa perubahan. Di Belgium, berpuluh-puluh orang termasuk 2 anggota polis cedera semasa tunjuk perasaan membabitkan ribuan pelajar di Liège. Dalam kejadian itu, pertempuran tercetus apabila polis cuba meleraikan kumpulan pelajar ini. Tunjuk perasaan diadakan sebagai membantah pemotongan belanjawan terhadap sektor pendidikan. Anggota polis berkuda turut dikerah selain penggunaan pancutan air bagi mengawal keadaan. Tunjuk perasaan turut meletus di Brazil. Di Rio de Janeiro, hampir 1 juta penduduk berhimpun sebagai membantah kejadian jenayah yang semakin berleluasa. Menurut laporan, jenayah di bandar ini mengakibatkan 20 orang mati setiap hari. Perhimpunan juga sebagai memperingati pembunuhan beramai-ramai ke atas 7 kanak-kanak di kawasan setinggan bandara ini 2 tahun lalu. Penduduk Okinawa sekali lagi mengadakan bantahan terhadap tentera Amerika Syarikat di kepulauan itu. Kali ini berikutan latihan ketenteraan yang didakwa mengancam keselamatan awam. Mereka mendakwa latihan itu boleh mengakibatkan tanah runtuh kerana tentera menjadikan kawasan bukit sebagai sasaran menembak, turut membimbangkan kemungkinan berlakunya kebakaran di kawasan berkenaan. Latihan itu juga membahayakan pengguna lebuh raya kerana tentera melepaskan tembakan peluru hidup di sekitar kawasan berkenaan. Laluan sepanjang 3.7 km terpaksa ditutup kerana latihan ini. Latihan ini yang pertama diadakan semenjak kontroversi kes rogol membabitkan 3 anggota Marin Amerika Syarikat bulan lalu. Seorang pekerja di stesen kereta api bawah tanah New York cedera parah apabila 2 lelaki menyembur cecair mudah terbakar dan menyalakan api di kaunter tempat dia bekerja. 80% tubuh lelaki berkenaan melecur. Walaupun kaunter tiket dilengkapi alat mencegah kebakaran, ia gagal menghalang api daripada menyambar tubuh lelaki berkenaan. Serangan terhadap kaunter di stesen kereta api bawah tanah adalah perkara biasa di New York pada tahun 80-an.
otot kental jadi pertaruhan Zepri buru gelaran Mr. Universe. Hoki Pakistan terus berbisa aksinya selepas ini. Kita mula dengan perkembangan Bina Badan. Zepri Munir akan mengibarkan cabaran tunggal Malaysia pada kejohanan Bina Badan Mr. Universe di Guam minggu depan. Dia berlepas pagi tadi dengan semangat tinggi walaupun berdepan dengan peserta bertaraf dunia. Berbekalkan latihan gigih, Zepri membawa keyakinan tersendiri pada kejohanan Mr. Universe. Dia peserta tunggal Malaysia ke kejohanan di Guam. Zepri, 34 tahun, akan bertanding dalam kategori bantamweight pada kejohanan berprestij itu. Inilah kali pertama dia layak bertanding dalam Mr. Universe. Persediaan rapi sudah dilakukan, termasuk mengekalkan berat dan bentuk badan, menerusi bimbingan bekas jago Bina Badan, Rohmat Juraimi. Sokongan rakan dan keluarga turut menjadi pendorong. Saya minta daripada rekan-rekan yang sama-sama latihan dengan saya dalam negara kita supaya beri saya semangat dan sokongan padu supaya dapat saya membawa medal. Itulah harapan yang saya cita-citakan selama ini. Jago dari Pulau Penang ini berlepas awal pagi tadi tanpa ditemani sebarang pegawai maupun jurulatih. Badminton pusingan akhir Grand Prix dunia bermula di Singapura petang tadi. Dua perseorangan utama negara, Rashid Siddiq dan Ong Yew Hock, memulakan cabaran dengan persembahan baik hari ini. Rashid menewaskan pencabar Korea Selatan Lee Kwang Jin 15-11, 15-7. Manakala Yew Hock mencatat kemenangan mengejut ke atas Paul Erik Hoyer Larsen dari Denmark. Yew Hock nyata garang dengan kemenangan 15-8, 15-8 dalam perlawanan 27 minit. Bagaimanapun ujian getir menanti Rashid esok apabila menentang pemain nombor 1 dunia Herianto Arbi. Yew Hock juga menghadapi cabaran Indonesia menentang Hermawan Susanto. Sementara itu, pasangan Malaysia Su Beng Kiang dan Tan Kim Her dipanggil pada saat akhir menyertai kejohanan ini. Mereka menggantikan pasangan pilihan utama dari Indonesia, Rexy Mainaki dan Ricky Subagia yang menarik diri kerana Subagia dilanda kecederaan. Jangan lupa ikuti aksi badminton Grand Prix dunia menerusi Nightline malam ini. Liga Bola Sepak China, pasukan Jinan Taishin mengejutkan pasukan pilihan Shanghai Shenhua 2-0 dalam perlawanan akhir Piala FA. Kemenangan Jinan Taishin sekaligus memusnahkan harapan Shanghai Shenhua merangkul gelaran berganda setelah memenangi kejuaraan Liga minggu lalu. Perlawanan terakhir musim Liga Bola Sepak China disaksikan puluhan ribu penonton yang memenuhi stadium. Shanghai Shenhua berjesi biru menjadi pasukan pilihan setelah mencatat kemenangan 4-0 dan 3-1 dalam dua pertemuan Liga. Bagaimanapun, Tang Xiao Cheng mengejutkan sebilangan besar penonton dengan jaringan minit keempat membolehkan Jinan Taishin mendahului 1-0. 20 minit kemudian, Li Xiaoping menambah gol kedua Jinan Taishin setelah penjaga gol lawan tersilap jangkaan. Shanghai Shenhua cuba bangkit pada babak seterusnya tetapi gagal menembusi benteng lawan yang dikawal rapi. Keputusan 2-0 kekal hingga tamat permainan. Bagaimanapun, pemain Shanghai Shenhua, Fan Jiyi, dipilih pemain terbaik bagi mengurangkan kekecewaan pasukannya. Sementara itu, juara Piala Eropah, Ajax Amsterdam muncul pasukan klub terkuat dunia setelah menjuarai Piala Toyota dengan mengalahkan Grêmio dari Brazil menerusi sepakan penalti. Kedua-dua pasukan mencipta beberapa peluang baik tetapi gagal menembusi benteng lawan hingga tamat masa permainan sebenar. Penjaga gol Ajax, Edwin van der Sar, menjadi wira pasukannya apabila menyelamatkan sepakan penalti Dinho. Bagaimanapun, Patrick Kluivert pula gagal meletakkan Ajax di depan apabila sepakannya tersasar. Malang Grêmio berterusan apabila sepakan Arce melantun keluar setelah terkena palang gol. Dan sepakan penalti Adilson
meletakkan Gremio terikat 3-3. Bagaimanapun, ketua pasukan Ajax, Danny Blind, menjadi pemusnah Gremio apabila sepakan penaltinya gagal diselamatkan. Ajax Amsterdam 4, Gremio 3. Liga Inggeris, Manchester United hampa sekalipun seri 1-1 ketika menentang Nottingham Forest di gelanggang lawan. Perlawanan berlangsung hebat dengan United mempamer corak permainan hantaran yang mantap. Pun begitu, Forest mengejutkan United dengan gol pada minit ke-19 menerusi Paul McGregor. McGregor, 20 tahun, yang kali pertama beraksi sepenuh masa untuk Forest, menyepak masuk menewaskan Peter Schmeichel. United bangkit melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi percubaan Ryan Giggs terkena tiang gol. Gol penyamaan United diperolehi menerusi sepakan penalti pemain terbaik perlawanan, Eric Cantona. Dia dijatuhkan dalam kotak penalti oleh Steve Chettle. Cantona sendiri mudah mengelirukan penjaga gol Forest untuk gol penyamaan. Keputusan 1-1 kekal hingga tamat permainan, sekaligus mengecewakan United yang kini ketinggalan 5 mata daripada pendahulu Liga, Newcastle United. Skuad angkat berat negara menjanjikan sekurang-kurangnya 5 pingat di Sukan C di Chiang Mai bulan depan. Skuad angkat berat negara menjalani latihan intensif petang tadi. Bagaimanapun, latihan dijalankan lebih berhati-hati bagi mengelakkan kecederaan. Menurut jurulatih negara Ahmad Lebah Jamaluddin, tahap kecergasan 10 peserta negara cukup memuaskan. Keyakinan memungut pingat turut disandarkan kepada Martin Guntali bagi kategori 54 kg dan Muhammad Hidayat bagi kategori 64 kg. Muhammad Hidayat adalah juara kebangsaan di Melaka September lalu. Skuad angkat berat negara akan berlepas ke Chiang Mai 8 Disember depan. Kejohanan Golf Persatuan Pemain Golf Profesional PGA, Maan Masim dari India bermain konsisten dengan 68 pukulan untuk mendahului hari pertama. 1 pukulan di belakang ialah Robert Schumacher dari Australia. Dalam pada itu, pemain negara Amir Abdullah turut mencuri perhatian dengan melakukan pukulan hole-in-one. 170 peserta mengambil bahagian pada kejohanan 4 hari yang bermula hari ini. Corak permainan Nasim seimbang, melakukan 34 pukulan pada 9 lubang pertama dan kedua. Dia mendahului Robert Schumacher dari Australia dengan 1 pukulan. Bagaimanapun, persaingan hari ini nyata sengit. Hanya 1 pukulan memisahkan Nasim dengan pencabar di tangga ke-10. Muhammad Ali Kadir muncul pemain tempatan paling menyelah. Dia menamatkan pusingan dengan 71 pukulan untuk menduduki tangga ke-7. Diikuti pemain amatur negara Chong Chimeng dengan 72 pukulan. Sementara itu, Amir Abdullah yang mencatat 76 pukulan hari ini melakukan hole-in-one pada lubang ke-12. Turut melakukan hole-in-one ialah Jorgen Persson dari Sweden. Mereka menerima RM2,000. Ada saja yang tidak kena dengan Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM. Nampaknya kebanyakan isu atau kontroversi mereka ditimbulkan oleh orang dalaman, iaitu pegawai mereka sendiri. Yang terbaru ialah sikap tidak puas hati pegawai teknikal SG Sami berhubung pemilihan R. Anamalai ke Sukan C di Chiang Mai. Jelas sekali memang ramai di antara pegawai KOAM tidak puas hati sesama sendiri. Entah bagaimana lagi agaknya yang boleh dilakukan oleh Presiden KOAM, Datuk Khalid Yunus, untuk menyelesaikan satu demi satu isu. Tetapi yang penting, Datuk Khalid perlu sedar mainan orang dalamannya sendiri. Hoki Pakistan menjuarai kejohanan 4 negara yang turut disertai Spanyol, Belgium dan India. Pakistan menewaskan pasukan tuan rumah Belgium 3-2 untuk muncul juara dan sebelum itu mengalahkan Spanyol 1-0 dan India 4-1. Pakistan berjesi hijau dikejutkan dengan gol pendahuluan Belgium pada minit ketiga. Usaha susulan daripada pukulan sudut pendek memberi peluang Alexander Di Chafoy menguis masuk. Gol itu membangkitkan Pakistan dan hasil serangan pantas wira hat-trick Pakistan Ashraf Kamran menjaringkan gol penyamaan. Separuh masa kedua menyaksikan tuan rumah menukar rentak bertahan untuk memperhebatkan serangan.
Kesilapan pertahanan Belgium membolehkan Ashraf menyumbat gol kedua dan dia melengkapkan jaringan hat-tricknya pada minit ke-57 untuk meletakkan pasukannya selesa mendahului 3-1. Belgium bangkit merapatkan kedudukan menerusi gol Ian Williams tetapi tidak cukup untuk menghalang Pakistan merangkul kejuaraan. Sementara itu Spanyol berjesi merah muncul naib juara setelah mengalahkan India 2-1. India terlebih dahulu memecah kebuntuan gol dengan jaringan Baljit Singh untuk mendahului pada separuh masa pertama. Spanyol menyamakan kedudukan menerusi jaringan Juan Esquerre minit ke-60. Gol kemenangan Spanyol diperolehi 8 minit kemudian menerusi jaringan Jordi Arnau. Tinju kejuaraan flyweight Persekutuan Tinju Dunia WBF, peninju Thailand Fahlan Sakirin beraksi cemerlang di hadapan penonton tempatan untuk menewaskan Jose Rey Ramirez dari Mexico. Fahlan berseluar kuning yang kehilangan gelaran juara mini flyweight 3 tahun lalu sejak awal lagi bertindak baik. Tumbukan kiri tepat ke dagu menjatuhkan Ramirez. Pun begitu, dia bangkit meneruskan pertarungan. Fahlan meneruskan asakan dan sekali lagi Ramirez jatuh ke kanvas. Pusingan kedua tidak berbeza. Jab diikuti tumbukan cedok tangan kiri Fahlan sekali lagi menjatuhkan Ramirez, sekaligus menyemarakkan sorakan peminat tempatan. Asakan Fahlan tidak menghalang Ramirez dari meneruskan pertarungan. Sekalipun diserang hebat, Ramirez berjaya bertahan hingga ke pusingan akhir. Pun begitu, Fahlan Sakiririn diumumkan pemenang disambut meriah peminat tempatan. Sekian segmen sukan dari kami. Selamat malam. Susulan rumah musnah dipukul ombak di Kampung Pasir Panjang dan Kampung Buntal, Jalan Santubong, Kuching, Sarawak. Beberapa rumah, masjid dan tandas awam kini menunggu masa dihanyutkan air. Tinjauan mendapati penduduk semakin bimbang dengan perkembangan terbaru ini. Mereka berharap sesuatu dapat dilakukan untuk menyelamatkan keadaan. Penduduk yang rumah mereka diancam kini menumpang di rumah saudara terdekat. Menurut mereka, kejadian kali ini adalah yang terburuk pernah berlaku. Start dari semalam, kena meroboh sebuah rumah, jadi penduduk kampung itulah. Dan juga pada sawam. Ya, kita pernah mengalu-alukan kepada pihak kerajaan, terutama sekali pihak Bandaraya Kuching Utara. Perkara ini kita selalu ajukan kepada mereka supaya membuat tindakan untuk membuat benteng untuk mempertahankan supaya tidak berlakunya hakisan tepi pantai ini, untuk menahankan itu tanah supaya dia tidak hakis oleh ditarik ombak. Syarikat Sekutu TV3, Cableview Services Sendirian Berhad dan Sony Sales and Service Sendirian Berhad hari ini bersatu dalam usaha mempromosi rangkaian TV langganan Mega TV. Melalui usaha sama itu, mereka yang berminat untuk melanggan Mega TV boleh berbuat demikian di lebih 500 pengedar Sony di seluruh negara. Usaha sama ini ditandatangani Ketua Eksekutif Cableview Services Sendirian Berhad, Syamsul Khalid, manakala Sony Sales and Service Sendirian Berhad diwakili pengarah urusannya Tatsuro Saito. Melalui usaha sama ini, langganan Mega TV akan dibuka kepada orang ramai di lebih 500 pengedar Sony seluruh negara. Di samping itu, Sony akan mengiklankan Mega TV dan membuat perancangan pengiklanan bagi membantu pemasaran perkhidmatan itu. Ia juga dijangka akan meningkatkan jualan televisyen Sony. Sebelum ini, orang ramai yang ingin melanggan perkhidmatan Mega TV hanya boleh berbuat demikian di kaunter promosi Mega TV atau di iklan yang disiarkan melalui televisyen dan akhbar. Ketua Eksekutif Cableview, Syamsul Khalid berkata, siaran Mega TV akan diperluaskan ke seluruh negara menjelang penghujung tahun depan. Katanya, syarikat itu akan menambah bilangan rangkaian siarannya kelak bergantung kepada permintaan pelanggan. Well, we'll be looking, it will depend on demand and so on. We have capacity to increase, so it will depend on what else people want. Menjelang pameran maritim dan udara Langkawi 595, sebuah pesawat pemadam kebakaran yang tercanggih akan turut mempamerkan kemampuannya pada pameran itu yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri 5 Disember ini. Pesawat CL415 ini dilabel pesawat pemadam api yang termoden dekad ini.
Pesawat buatan Kanada ini berupaya mengesan dan memadamkan api sewaktu kebakaran. CL-415 menggunakan dua kuasa enjin turboprop iaitu Pratt dan Whitney Canada PW123AF yang berupaya membekalkan 2,380 shaft kuasa kuda ketika berlepas. Ia kini dilanggan beberapa negara, antaranya Perancis dan Itali. Selepas 5, ia akan dipamerkan pula di Indonesia, Australia, Singapura, Filipina, Jepun dan Taiwan. Kebiasaannya, pisang berbuah di Tandan, tetapi di Kampung Munggul Limau, Serian Sarawak, lain pula ceritanya. Pemilik kebun Saparudin Ramli berkata pokok pisang ini ditebang kira-kira 3 minggu lalu selepas patah ditiup angin kencang. Bagaimanapun ketika sedang membersihkan kebunnya beberapa hari lalu, dia terkejut melihat batang pokok pisang yang hampir reput ini berbuah semula tanpa melalui proses pertumbuhan biasa. Menurutnya, pada kebiasaan daun pokok pisang akan tumbuh semula selepas ia ditebang. Sebelum ini tidak pernah lah. Ini yang pertama kali yang pernah saya lihat lah kejadian ini. Sekian Buletin Utama 29 November 1995. Dan sebagai renungan, kita saksikan visual akibat peperangan yang berpanjangan di Afghanistan. Perang merebut kuasa mengakibatkan rakyat yang tidak berdosa menderita. Kita patut bersyukur Malaysia aman damai. Salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.